Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kepada semua penonton ataupun yang mengikuti program pada hari ini. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah Ramadan Madrasah Mengenali Allah ataupun Madrasah Kenali Allah Ta'ala. Memang kita difaham ayat surah Az-Zariyat yang kita selalu baca dan selalu dengar dalam kuliah-kuliah, dalam ceramah-ceramah, apa yang kita didedahkan, ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kita terjemahkan, tidak aku ciptakan, dan Allah berkata, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku. Liya'budun makna mengabdikan diri kepada Allah. Tetapi Ibnu Abbas dalam tafsirnya, Ibnu Abbas mengatakan liya'budun ay liya'rafun. Liya'budun bermakna liya'rafun, maknanya mengenalnya. Memanglah, bagaimana kita nak mengabdikan diri kepada Allah tanpa mengenalinya? Sebenarnya natijah kenal itu akan bawa kepada liya'budun. Dia tak tersangkut pada kenal saja. Itu sebab itu Syekh Ahmad Syirhindi. Syekh Ahmad Syirhindi ni dikenali juga sebagai Imam Rabbani. Makam yang tertinggi bagi seorang perjalanan salik itu ialah makna ma'bud, makam ma'bud. Walaupun di sana ada yang makam mengatakan makam maujud, tetapi makam yang tertinggi, sangat setuju dengan pandangan Imam Rabbani ataupun Syekh Ahmad Syirhindi mengatakan bahawa makam yang tertinggi bagi seseorang salik itu ialah makam ma'bud. Dia tak terhenti pada makam maujud atau setakat mengenal Tuhan. Kenal ini sepatutnya membawa kepada pengabdian kepada Allah, memperhambakan diri kepada Allah. Jadi bagaimana? Soalannya bagaimana Ramadan ini boleh membentuk kita atau bukan membentuk, makna mengingatkan kita yang kita ini apa sifat-sifat Allah yang kita dapat kenal. Sudah tentulah kalau kita dalam hidup ini tidak mengenali, kalau kita tak kenal orang, katakan kita duduk Negeri Sembilan, tak kenal Menteri Besar Negeri Sembilan, tak patut. Duduk Malaysia, tak kenal Perdana Menteri Malaysia, tak patut. Nah, kalau kita duduk di mana-mana pun, kita mesti mengenali siapa pemimpin kita di situ, pemimpin kita di situ. Tak kenal mak ayah, tak patut. Tak kenal suami, tak patut. Tak kenal isteri, tak patut. Lebih-lebih lagi kalau tak patut, sekiranya kita tidak mengenal Allah. Jadi persoalan mengenal Allah ini sudah bermula bukan pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan kita mengenal Allah menerusi suratul Fatihah yang kita baca dalam solat itu sendiri. Allah memperkenalkan dirinya. Dan siapa Allah, apa sifat-sifat Allah, Allah sudah memperkenalkan dirinya. Tetapi dalam bulan Ramadan ini bukan setakat kenal, kita menyedari sifat-sifat dalam kehidupan kita, sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat dalam suratul Fatihah itu, Allah memperkenalkan dirinya. Siapa Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, dia Tuhan punya kepada seluruh alam ini. Rabbul alamin, Rabbil alamin, makna pemilik, Tuhan punya kepada seluruh alam ini. Tuhan punya yang mencipta, yang mentadbir, yang memerintah, yang menghidupkan seluruh alam ini. Tetapi kita fahamkan alam dalam konteks bila sebut alam itu yang selalu kita terikat dengan pemikiran barat. Bila sebut alam ialah universe. Universe maknanya adalah cakrawala.
Tetapi dalam konteks tauhid, alam itu bukan setakat cakrawala. Syai'un ma siwallah. Syai'un ma siwallah. Sesuatu yang selain daripada Allah. Sama ada yang dapat ditangkap oleh panca indera ataupun yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Itu alam. Dalam diri kita ni bukan, alam ini bukan yang kita nampak saja pada diri kita, tetapi yang kita tak nampak ada dalam diri kita juga adalah alam. Siapa pemiliknya, siapa tuan punyanya. Bahkan pada apa yang kita dapat, apa yang kita dengar, kita rasa, kita sentuh, itu di situ kita dapat mengenali sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan memang Allah selalu memperkenalkan dirinya, sifatnya iaitu yang sifat kasih sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena itu kalau kita lihat dalam surah apa ya? Surah An'am ayat berapa ni kata? Surah An'am ayat 164. 164. Allah tanya, "Qul aghairallahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'." Apakah engkau mencari selain Allah sebagai Rabb? Maknanya Tuhan, Tuhan punya, pemilik yang pengatur. Sedangkan wa huwa rabbu kulli syai', dia adalah Rabb segala sesuatu. Jadi kalau sekarang kita nak memahami bagaimana Ramadan ini, kita akan mengenal betul Rabb bagi segala sesuatu. Apa yang dimaksudkan sesuatu itu? Dalam konteks hidup kita ini, apa kita lihat kepada mikro, kemudian kalau sempatkan nanti kita tengok pada makro, big picture, gambaran yang lebih besar. Baik, dalam bulan puasa kita ini tak boleh makan, tak boleh minum, kita kena meninggalkan syahwat kita daripada pagi sampai petang, kawal semua panca indera, dia rasa, dia dengar, dia lihat dan sebagainya. Kerana Allah. Kerana Allah. Dan sebenarnya kalau kita sengaja tak makan, saja-sajalah tak makan. Kenapa tak makan? Sengaja ya. Rasanya tak boleh tahan. Ini dah pukul 9 ni, rasanya terasa lapar, pedih perut. Pukul 10, pukul 11, menjelangkan tengah hari nanti berpeluh. Tetapi bila kita sebut kerana Allah itu memberi kekuatan. Sumber kekuatan. Dan dia Tuhan punya kepada segala kekuatan. Jadi memang lapar, memang lapar, tapi boleh tahan. Sebab kita kerana Allah. Tapi kalau kita tak buat, tak niat kerana Allah atau buat kerana yang lain, memang tak tahan. Jadi dalam hidup ini, buat sesuatu kerana Allah akan memberi kekuatan kepada hidup kita. Apapun pelibatan kita dalam jemaah pun, kalau bukan kerana Allah, tak kuat. Tak kuat. Pelibatan apapun kerja yang kita buat bukan kerana Allah, kerana duit. Bila duit tak ada, tak kuat, lembek. Kerana orang nak puji, bila orang tak puji, lembek. Kerana nak dapat sesuatu lah selain daripada kerana Allah, memang melemahkan. Tetapi kerana Allah, memang letih, memang penat, memang lapar, tetapi boleh tahan. Boleh tahan. Baik, saya nak fokuskan tentang analogi-analogi yang kita nak gunakan. Sebab kita mengenal Allah bukan dengan melihat zatnya, kita mengenal Allah menerusi, kita mengenal sifatnya menerusi tanda-tanda. Tanda ayat ataupun dalam bahasa Arab disebut alamat, tanda-tanda. Ayat itu pun bahasa Arab, ataupun isyarat, ataupun dalil. Okey, apa tanda? Jadi kita nak sebelum itu, maknanya kita saya nak ambil analogi yang begini. Okey, Ustaz ada cermin mata. Contohlah ni, cermin mata ini hadiah daripada isteri. Hadiah daripada isteri. Jadi hadiah ni tujuannya sebagai tanda ingatan dan tanda kasih sayang. Okay? Jadi tanda ingatan. Jadi bila saya pakai cermin mata ni, yang saya ingat cermin mata ke isteri. Ya.
Jadi cermin mata hadiah daripada isteri ini tanda ingatan. Sudah pasti bila saya pakai cermin mata, ingat pemberinya. Pemberi kepada cermin mata. Begitu juga bila saya pakai jam. Jadi kalau isteri yang bijak, dia beri hadiah yang menjadi keperluan. Hadiah yang menjadi keperluan. Apa keperluan hidup kita? Selalu kita tak boleh berpisah. Itu kadang-kadang isteri dia suka berikan hadiah baju itu. Suami perlukan baju, dia belikan baju. Tapi baju ini bila hadiah tu kita tak boleh pakai berterusan. Dia berikan hadiah seluar. Ini ulang tahun perkahwinan, dia beli baju atau seluar. Tapi hadiah seluar baju ni kita tak pakai sentiasa. Sekarang pakai kadang tukar. Tapi isteri yang bijak dia akan beri satu hadiah keperluan suami yang sentiasa dipakai. Iaitu contohnya tadilah cermin mata ataupun tali pinggang ataupun jam, itu ataupun telefon. Itu adalah keperluan. Tetapi kalau kita lihat sebelum tu ini yang hadiah-hadiah itu adalah tanda ingatan yang boleh merapatkan hubungan pasangan suami isteri. Dan kita selalunya begitu jugalah kita beri hadiah kepada isteri. Supaya mengeratkan kasih sayang. Dan kita tahu betul isteri kita sayang kat kita. Tapi kita nak tanya, apakah hadiah Allah yang menjadi keperluan hidup kita? Kan Allah itu Al-Hakim, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Jadi isteri yang bijak memberikan hadiah yang menjadi keperluan kepada suami. Dan Allah yang Maha Bijaksana juga memberikan hadiah yang menjadi keperluan kita. Yang susah nak dipisahkan dalam hidup kita, hadiah-hadiah Allah ini. Jadi apakah hadiah yang Allah beri yang tak boleh terpisah dalam hidup kita? Selain daripada kalau isteri boleh beri cermin mata, tapi Allah menyediakan mata dan penglihatan. Itu hadiah Allah. Ini bukan kita punya. Dia bukan setakat ada mata, tapi ada penglihatan. Mata kecil, tapi penglihatan itu besar. Mata kecil, penglihatan itu besar. Jadi yang mahal bukan saja mata, yang mahalnya penglihatan. Yang dikehendaki dalam puasa ini kita bukan setakat menjaga mata. Nak ubur apa benda ke, pembersih mata ke apa, tetapi menjaga penglihatan. Penglihatan itu adalah merupakan hadiah daripada Allah ataupun maknanya kurnia Allah. Nah, dalam bulan puasa ini kita bukan setakat menjaga mata, tetapi menjaga penglihatan. Nah, itu yang mahal ini, penglihatan. Dan penglihatan ini tak tahu berapa piksel. Dan dia boleh melihat objek yang letaknya berjuta kilometer. Penglihatan kita ini boleh melihat berjuta kilometer. Jadi sayang kalau hadiah ini kita salah guna. Jadi dalam bulan puasa ini kita nak menyedari bahawa penglihatan itu hadiah Tuhan yang dekat dengan diri kita dan tak boleh terpisah dengan hidup kita. Iaitu penglihatan. Tak boleh terpisah dalam hidup kita. Dan kerana itu kita boleh melihat bagaimana sekiranya kalau orang buta. Orang yang buta, dia bukan tak ada mata. Cuma tidak ada penglihatan. Dia mungkin tak dipersoalkan penglihatannya. Tapi kita ni, astagfirullah, mungkin banyak dosa-dosa salah guna penglihatan yang Allah berikan, kurniakan kepada kita. Selain daripada itu, panca indera yang lain yang Allah beri kepada kita, telinga. Bukan telinga ini, yang pendengaran. Jadi pendengaran ini dalam bulan puasa, kita menyedari betul. Untuk menyedari betul
telinga ini ada benda yang lebih besar, software yang besar itu pendengaran. Jadi rugi betul sekiranya PA system yang Allah beri ini, pendengaran kita beri ini, kita salah guna. Ini mahal, terlalu mahal. Jadi dalam bulan puasa ini bukan setakat menjaga mata, tapi menjaga penglihatan. Menjaga telinga, menjaga pendengaran. Mana kita dilatih supaya tidak mendengar sesuatu yang lara, yang tidak memberi manfaat dan faedah. Bahkan merosakkan. Merosakkan apa? Dia merosakkan hati. Kalau kita dengar benda yang buruk-buruk ini, bukan merosakkan telinga. Telinga tak rosak. Tetapi merosakkan hati. Serupa tadi, mata bila kita tengok benda yang tak baik ataupun aurat atau sebagainya, benda yang bukan merosakkan mata, dia merosakkan hati. Nah, itu juga telinga tadi. Dan apa lagi? Hadiah Allah yang tak boleh tidak. Kita tak boleh terpisah dengan hadiah itu dalam hidup kita. Ini kebijaksanaan Allah memberi hadiah yang menampilkan sebenarnya gambaran sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu pengasih dan penyayang. Bahkan kalau kita nak gambarkan, maknanya kita sentiasa dalam belayan, pelukan kasih sayang Allah sebenarnya. Tapi nak menyedari itu, jadi Ramadan ini, puasa ini, ya, dalam hidup kita perlu kepada makan minum. Makan minum. Badi'uz Zaman Said Nursi dalam risalah Ramadan, dia menceritakan bagaimana dalam risalah Ramadan itu ada 9 hikmah Ramadan itu. Dia menceritakan bagaimana bulan Ramadan ini, puasa ini menyedarkan kita sifat Rahman Allah, Rahim Allah, atas kemurahan rahmatnya yang terlalu banyak. Selama ini kita ingat, ya, makanan yang kita beli itu milik kita. Tetapi dalam hidup ini sebenarnya kita kena tahu dan sedar dari segi prioriti, keutamaan. Mana lebih penting? Makan minum atau yang membolehkan kita makan minum? Ya, makan minum itu penting. Tetapi yang lebih penting ialah keupayaan membolehkan kita makan minum. Bahkan bukan setakat membolehkan kita makan minum. Bila Rabbu syai' itu, asyai' termasuk ialah selera. Jadi kalau tak ada selera, macam kena COVID lah. Siapa yang ada pengalaman kena COVID Delta, perkara yang pertama di antara perkara yang hilang ialah deria bau, deria hidung. Maknanya hidung ada, tapi tak boleh nak bau dah, tak boleh nak hidu dah. Tak bau apa pun, minyak wangi pun tak ada, bau busuk pun tak ada. Maknanya asyai' di situ bukan saja hidung, ialah deria itu. Deria bau. Jadi dalam konteks itulah makan minum itu bukan setakat Allah menyediakan, bukan menyediakan makan minum saja. Yang katakan Ar-Razzaq itu, Ar-Razzaq, Allah menyediakan selera ataupun keupayaan kita makan. La haula wala quwata illa billah. Jadi Badi'uz Zaman kata tak patut kalau manusia tak sedar ketika menjamah makanan itu, dia tak sedar al-mun'im al-hakiki, pemilik segala nikmat yang hakiki. Kerana itu kalau kena COVID, hilang deria rasa, kita boleh sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya deria itu dari Tuhan, kembali pada pemiliknya, Allah. Jadi puasa ini kita nak menyedarkan even deria rasa itu pun dari Tuhan. Dan Allah boleh ambil bila-bila masa. Mulut ada, lidah ada, tapi tak rasa apa-apa. Dan yang seterusnya ya mana nafsu bersama dengan isteri.
Ya, memang isteri kita, kita nikah, kita dah akad nikah dah. Tetapi pemilik kepada isteri kita tak benarkan. Dia ada peraturan. Jadi kita tak boleh buat sewenang-wenangnya atas kepada isteri kita ataupun kepada suami kita. Sebab itu adalah hadiah Allah yang sepatutnya bila kita menyayangi semua hadiah itu. Kerana Allah. Sifat Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Jadi kalau kita lihat, terlalu banyak keperluan yang memang sifat manusia ini fakir, ya. Fakir. Allahu waniyun wa antumul fuqara. Allah maha kaya dan Allah tak memerlukan sesiapa dan sesuatu. Tetapi kitalah yang sangat memerlukan Allah. Selalu dalam kursus saya selalu buat, kita tak makan, tak minum boleh hidup. Ya, tak makan, tak minum boleh hidup. Buktinya sekarang. Kita tak makan, tak minum, tapi hidup. Walaupun petang pagi tadi dah makan sahur, tapi soalannya, tak makan, tak minum boleh hidup. Kalau dalam Ashabul Kahfi itu 309 tahun tak makan, tak minum, hidup. Sebab yang menghidupkan kita bukan makan minum. Yang menghidupkan kita ialah yuhyi wa yumit, iaitu Allah. Yang sifatnya maha pengasih, maha penyayang. Ya, saya nak tanya juga, kalau kita tak bernafas pun boleh hidup. Tapi bukan tak bernafas tu, tahan nafas. Kita boleh hidup kalau tahan nafas. Tapi tak lama lah. Tahan nafas boleh hidup. Ya, tapi bolehkah kita hidup tanpa Allah? Bila masa dan saatnya kita tak memerlukan Allah? Soalannya bukan bila masa kita tak ingat Allah, bila masa ingat Allah. Soalannya bila saat dan ketikanya kita tidak memerlukan Allah. Setiap saat, setiap ketika kita perlu Allah. Allah sangat penting dalam hidup kita. Walaupun orang yang tak kenal Tuhan, dia ingat banyak benda lain yang penting. Tetapi bagi seorang Muslim yang mengenal Tuhan, dalam hidupnya, dia yang penting. Bahkan segala yang penting takkan ada tanpa Allah. Allah is the most important. Allah sangat-sangat penting. Bukan penting setakat nak makan. Membolehkan kita makan, membolehkan kita melihat, mendengar, merasa, menyentuh, segala-galanya. La haula wala quwwata illa billah. Semua itu tidak kita dapat lakukan tanpa kurnia Allah itu. Jadi dalam hidup ini kita kenal, bukan setakat kenal Allah, kita merasakan Allah penting dalam hidup kita. Dan Ramadan ini melatih. Hari ini dah hari beberapa hari dah kita puasa, kita rasa betul Allah sangat penting dalam hidup. Walaupun dalam hidup ni prioritinya kadang-kadang macam-macam, tetapi kita merasakan hidup ini sangat penting kepada Allah. Dan Ramadan ini kita lihat keperluan manusia ini makan minum, itu keperluan fizikal. Tetapi keperluan kerohanian itu apa? Sebab badan kita tak besar mana pun berbanding dengan jiwa kita, ruh kita. Ya, badan kita kecil, tapi jiwa kita besar, ruh kita besar. Akal kita, kepala kita memang kecil, tapi fikiran kita, akal kita, potensi akal kita besar. Ya. Badan kecil tetapi yang lain, jiwa kita, perasaan kita, nafsu kita itu besar, itu cukup besar. Memanglah lidah kecil tapi selera, subhanallah, besar. Jadi kita melihat keperluan yang fizikal, bukan sekadar fizikal, keperluan kerohanian kita. Apa keperluan kerohanian kita? Ya, Bani Zaman
Badi'u Zaman dalam risalah iman dan solat, dia mengatakan bahkan solat itu suatu keperluan. Dia solat merupakan keperluan air, seolah air bagi ruh. Dan udara, seolah-olah solat itu udara bagi latifah rabbaniyah yang ada dalam diri kita. Jadi kalau kita tidak mengerjakan solat, yang kering, yang kecil, yang halus, yang lembek, yang hampir mati, ialah ruh kita. Latifah rabbaniyah, potensi-potensi yang Allah letak dalam hidup jiwa kita lemah. Dan dalam bulan Ramadan, Allah beri satu rangsangan, motivasi, anugerah yang sangat besar. Sehingga kan solat sunat seolah-olah ganjarannya mengerjakan solat fardu. Itu ini sangat besar. Bulan Ramadan ini ganjaran yang sangat besar. Seolah satu pameran besar, anugerah. Ini bukan anugerah bintang. Ini raja seluruh alam memberi anugerah. Raja, pemilik segala raja. Jadi, hati kita, ruh kita, dia ada keperluannya. Dan hadiah kepada keperluan itu ialah solat. Dan termasuk hadiah kepada ruh kita, hati kita ialah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sendiri merupakan hadiah atau merupakan hadiah yang memenuhi keperluan ruh kita. Bayangkan, dalam bulan Ramadan kita kalau tak baca Quran, sayang kan? Kan itu Badi'u Zaman kata dalam risalah Ramadan juga, dia kata bulan Ramadan ini dunia Islam bertukar. Kalau kita boleh floating, naik ke atas, kita tengok dunia Islam bercahaya, dia mengata-kata bercahaya sebab dunia Islam mula membaca Quran, bersinar-sinar, berkata-kata. Jadi hadiah yang boleh merapatkan kita dengan Allah, yang menjadi keperluan kepada ruh kita, iaitu Al-Quran. Dan alangkah indahnya kalau kita dapat dengar bacaan yang baik-baik, bacaan yang bagus. Manjanya. Manjanya. Dalam hidup seorang anak, saat yang paling gembira, yang menjadi ingatan, ialah apabila pesanan-pesanan daripada mak ayahnya. Dia teringat dulu, masa abah dulu, masa ada abah dulu, arwah abah dulu. Dia selalu pesan benda-benda yang baik, macam mana nak mengurus kehidupan ini. Nanti kalau kau dah kahwin, dia pun cerita, nanti kalau kau kerja, itu tanda mak ayah yang menyayangi anak. Dia bukan setakat beri makan minum, dia akan beri bimbingan dan didikan, pimpinan. Tajalli kepada sifat Allah yang penyayang itu menerusi Quran. Allah, malam tadi solat tarawih, imamnya baca, ya Allah, terasa manja dengan Allah. Kita merasakan, ya Allah, Rahmanmu ya Allah, Rahimmu ya Allah. Kita dapat lihat, kita dapat rasa. Dengan Al-Quran itu kita terasa kita dididik, dipimpin oleh Allah. Alangkah indahnya kalau kita umat Islam memahami apa yang kita baca dan menyedari. Dan Badi'u Zaman Said Nursi kata, ini kekuatan. Quran itu, Datuk Arwah Allahyarham Datuk Siddiq selalu sebut, Al-Quran merupakan kuwatul taghayir, kekuatan yang merubah. Merubah kan bukan merubah rupa bentuk badan, tapi merubah jiwa, perasaan hati. Dan ini tak berlaku kalau dalam bulan lain kurang. Memang ada saat-saat dan ketikanya. Tapi dalam bulan Ramadan ini, hati kita tak tahu macam mana nak digambarkan. Betapa manjanya kita dengan Allah. Dan kita dapat lihat, dapat dengar, dapat rasa
sebenarnya sifat Allah yang sangat pengasih dan sangat penyayang. Dan sangat hakim, sangat halim. Ya Allah. Jadi, begitu juga keperluan yang kita lihat, keperluan yang aspek. Apa lagi yang benda yang kita tak nampak dalam diri kita itu? Nafsu. Nafsu. Dan dalam risalah Badi'uz Zaman tu dia dalam hikmah yang ke-9 dia kata nafsu ini sifatnya sangat degil. Dan dalam Islam kita bukan menghendaki membunuh nafsu. La rahbaniyah fil Islam. Tidak ada kepaderian atau kesamian dalam Islam. Maknanya kita bukan perlu membunuh nafsu tetapi mendidik nafsu. Tarbiyah nafsu. Dan nafsu ini perlu dididik dengan manhaj syariat. Kita tak ada formula. Sebab kita pun tak tahu macam mana, how to educate. Macam mana nak bimbing nafsu ni. Supaya dia jinak dan dia kenal Allah dan mentaati syariat Allah. Patuh pada Allah. Jadi, bagaimana kita nak didik nafsu? Dan dalam risalah Ramadan itu kata nafsu ini pernah ditanya. Dia berbeza dengan roh. Roh alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan pemilik kamu? Roh terus jawab qalu bala syahidna. Bahkan kami menyaksikan. Tetapi nafsu bila ditanya siapa aku? Nafsu jawab engkau aku. Diseksa, dibakar, keluar dia. Tanya lagi siapa engkau? Siapa aku? Nafsu jawab, engkau, aku. Diseksa tempat sejuk, keluar lagi. Itu juga jawapannya. Tetapi bila Allah tak beri dia makan, tak beri dia minum, tanya yang kali ketiga, siapa aku? Ketiga itu nafsu kata, anta rabbi wa ana abdukal ajiz. Engkau pemilik kepada aku dan aku ini hamba-Mu yang lemah. Jadi yang mengetahui bagaimana kita nak mendidik, membimbing nafsu ini supaya dalam kita boleh mengawal nafsu kita ialah Allah. Dan puasa inilah proses untuk memenuhkan pendidikan keperluan nafsu. Okay? Jadi bayangkan, nafsu ini kalau tak terdidik, sifat tamak, ya Allah, dia boleh merosakkan, bukan kecil kerosakannya yang akan berlaku sekiranya nafsu tidak terdidik. Bahaya betul. Dia lebih bahaya daripada COVID-19 yang membunuh ramai berjuta ini, tapi dia setakat membunuh orang di dunia, tapi di akhirat bagi yang Muslim akan hidup semula. Tapi nafsu ini dia boleh memusnahkan kehidupan dunia akhirat kalau tak dididik. Sangat-sangat bahaya. Jadi apa keperluan nafsu? Allah menyediakan keperluannya, didikan dan pimpinannya menerusi Ramadan. Jadi bertuah, bersyukur kita. Allah, manjanya Allah didikan Allah. Jadi selain itu apa lagi yang ada dalam diri kita tak tahu macam mana nak didik. Sebenarnya apa keperluan sebenarnya? Ia termasuk fikiran. Fikiran adalah itu apa akal ini, apa keperluannya? Ilmu. Ya, ilmu. Dan bulan Ramadan ini kita dapat belajar banyak. Sebab bila perut lapar ni dia kreatif. Kerja macam biasa, kita terpaksa kerja, kita perlu menyelesaikan pelbagai masalah, problem. Bukan masalah sebenarnya, persoalan. Liyabluwakum. Imtihanakum. Jadi persoalan itu menyebabkan kita kena berfikir. Dan bila kita berlapar ini lebih kreatif sebenarnya. Lebih kreatif. Jadi keperluan akal itu ilmu dan dorongan kepada ilmu yang kuat ialah balik semula Al-Quran. Jadi insyaAllah Ramadan ini benar-benar sebenarnya mendidik kita mengenal Allah, merasakan kasih sayang Allah, Rahman Rahim Allah dalam hidup kita. Dan insyaAllah kekuatan inilah
yang akan menzahirkan sahsiah diri yang kuat yang disebut sebagai takwa. Datuk Siddiq selalu sebut, bila sebut takwa itu sejumlah nilai yang murni, khuluk yang terbaik terhasil daripada orang. Dia takwa itu bukan satu, dia rumusan daripada sejumlah nilai-nilai murni yang terdapat dalam hidup kita. Apa sifat-sifat yang perlu dijelmakan dalam kehidupan ini sebagai hamba Allah, the instrument of Allah. Kita sabar, pengasih, penyayang, lebih kreatif, lebih ada segala sifat-sifat khuluk yang baik. Dan itu takwa berpunca daripada kesedaran hubungan dengan Allah, rapat hubungan dengan Allah, menyedari kasih sayang Allah, nikmat-nikmat yang kita dapat. Jadi saya rasa jalanilah Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dan kita tak ada modul yang lebih baik. Sebuah Allah yang lebih baik ialah syariat dia. Tak ada modul yang lebih baik. Kalau kursus-kursus, ada satu kursus, saya pernah ikuti program ni. Dia disebut APG. APG ni apa dia? Ini Assessing Personal Genius. Assessing Personal Genius. Kursus 3 hari 2 malam. 3 hari. Apa yang dia ajar? Kita ingatkan Assessing Personal Genius, siapa tak nak jadi genius? Tapi bila kita ikuti kursus itu, Mak Salih ni dia tak ada cara bagaimana nak kawal nafsu. Dia kata sebenarnya how to control your desire. Dia ajar bagaimana dia bukan nak, dalam tu nafsu tu disebut a dragon. Bagaimana nak, jangan kasih dragon, don't feed your dragon. Lepas tu how to slay your dragon. Tapi ialah dia kata psikologi dan sebagainya, tetapi rasanya itu tak mencapai hakikat kebenaran. Tetapi apa yang Rasulullah ajar menerusi Rasulullah, syariat puasa ini sangat-sangat memberi kesan. Pengalaman kerohanian kita dalam 20 hari 30 hari nanti, 29 atau 30 hari nanti sangat-sangat berkesan pembentukan sahsiah diri kita. InsyaAllah kita harap kita berjaya, dan doakan saya dan doakan semua sahabat-sahabat terus menjadi hamba Allah, menjadi hamba Allah yang soleh. Yang soleh maknanya amal soleh yang berguna. Itu Datuk Siddiq selalu sebut kan. Kita ni murid-murid Datuk Siddiq. Jadi ulama dulu dia tak pakai insan soleh, dia kata insan manusia yang berguna. Soleh itu lawannya fasad. Jadi fasad tu rosak, tak guna. Jadi kita ni nak jadi insan yang berguna. Khairun nas man anfa'uhum linnas. Situ kita sebagai gerakan yang memberi manfaat kepada, bukan manfaat kepada kemanusiaan. Ukhrijat linnas. Itu Datuk Siddiq mengajar kita, lil manfaah, kepada kemanusiaan. Jadi insya-Allah kita bina kekuatan dalaman kita dalam bulan Ramadan ini, mengharapkan balas kasih sayang Allah Rahman Rahim. Dengan kekuatan itulah kita menghadapi kehidupan ini. Ya beluakum ayyukum ahsanu amala. Segala persoalan hidup ni kita menghasilkan sesuatu kerja yang terbaik, dan insya-Allah kita harapkan semua usaha dan kerja kita diterima oleh Allah sebagai evidence, bukti kita benar-benar mengabdikan diri kepada Allah. Terima kasih atas perhatian. Minta maaf kalau ada salah silap. Doakan saya dan doakan semua sahabat dalam keadaan yang sentiasa bertambah iman, bertambah takwa. Maaf, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.